Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35. Surah 35, juzuk yang ke-22. Sambungan perbincangan kita ayat yang ke-42. 42 dan 43. Dua ayat yang kita ambil. Perbincangan kita tentang sumpah palsu yang dimainkan oleh puak-puak Quraisy. Quraisy ni bersumpah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini tak ada orang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita. Nabi pun belum terima wahyu lagi pada waktu itu. Tapi geng-geng kafir ini telah bersumpah. Dia sumpah dengan apa? Bersumpah. Sungguh-sungguh bersumpah. Andainya datang Rasul sebagaimana datangnya Rasul yang terdahulu kepada umat-umat terdahulu, mereka akan menjadi pendokong Rasul-Rasul yang tersebut. Konon-kononnya dia itu baiklah. Nak banding dengan umat dulu yang engkar kepada Nabi mereka. Dia dengar cerita puak-puak Yahudi engkar ke Nabi Musa. Jadi Nasara tak ikut mana dengan yang pentingnya sumpah dia ni sumpah konon-kononnya dia panggil sumpah setia. Macam kita hari ni juga, waktu akad sumpah tegak, setia. Keluar je menjadi akad sumpah, macam-macam cerita dah keluar. Kenyataan tu kenyataan ni. Ini maknanya permainan sumpah-sumpah ni telah pun diguna oleh puak-puak Quraisy di zaman dulu. Kemudian mereka juga membuat perancangan jahat. Setiap perancangan itu dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, menggagalkan perancangan jahat mereka. Yang kita tengok dalam tafsir kepada ayat kita ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, dua ayat yang kita akan bacakan. Ayat ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 949. 949. Yang Jawi, yang Rumi itu masing-masing lah. Yang Rumi itu tuan-tuan tengok di kitab masing-masing. Yang pentingnya surah Fatir ayat 42. Cari surah, jumpalah dia tu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Balik kepada ayat kita. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh sumpahnya. Jahda aiman, aqwal aiman wa aghlazaha mujtahidina fi tawkidiha. Jadi kalau kata jahd, maknanya sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang begitu kuat, yang begitu bersemangat. Sumpah yang begitu kuat, yang begitu bersemangat. Kata orang sumpah sengoti. Siapa dia? Puak-puak kafir ni. Puak-puak musyrikin Arab. Ay wa aqsama musyrikul Arab billah bi ablaghil aiman wa aghlaziha. Bila sumpah ini berlaku, tuan-tuan kena tanda dia punya sejarah. Min qabli ba'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dengar cerita orang dulu. Dia dengar cerita puak-puak Yahudi, Nasara, umat-umat dulu tak berapa dengar kata, tak berapa ikut arahan Nabi mereka. Kemudian apa jadi? Mereka pun bersumpahlah. Kono-kononnya apa? La in ja'ahum nazirun. Demi sesungguhnya. Dengar sumpah dia ni. Sumpah kuat puak Quraisy ni. Demi sesungguhnya. Jika datang kepada mereka seseorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran, la yakununna ahda min ihdal umam. Sudah tentu mereka akan menjadi orang yang lebih betul jalan agamanya dari sebarang umat yang lain. Jadi dia sumpah ni, dia kata kalau ja'a rasul min indillah, kalau mari rasul, jadi puak dia apa berasa juga, berasa nak upgrade kata orang, nak naik taraf juga. Puak-puak Arab Quraisy yang kering kontang, kering negerinya, kering hatinya, daripada wahyu Allah Azza wa Jalla, mula bercita-cita, kalaulah kami dapat juga seorang Nabi, seorang Rasul, kamilah orang yang paling setia. Dengar. Kamilah orang yang paling setia. Jadi kata di para ulama tafsir kata, di antaranya Ibnu Katsir, Al-Murad ahda min jami'il umam. Kami akan menjadi orang yang patuh setia, taat setia kepada Rasul-Rasul lebih daripada orang dulu. Orang mana tu orang dulu tu? Jadi ada kata orang dulu tu Yahudi dengan Nasara. Ada kata semua ahlul kitab lah, tak kira Yahudi, Nasara ke pengikut Taurat, Zabur. Yang pentingnya dia orang ni cuba nak jadi orang baik dan nak bergaya. Konon-kononnya kitalah orang yang baik, orang yang setia, orang yang dengar kata, macam-macam orang lagi berlaku. Macam-macam orang lagi yang berlaku. Kita kata Masya Allah, cerdiknya puak-puak dia tu.
Cerdiknya puak-puak dia. Baik. Dalam ayat lain pun Allah Ta'ala dah sebut kepada kita. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 156. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasam laghafilin. Ayat 157. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Jadi dia ceritalah, maknanya Allah Ta'ala turun dah kitab ni kepada kumpulan-kumpulan yang dulu. Tapi lau anna unzila alaina, kalau diturunkan kitab ni ke atas kita, lakunna ahda minhum, kami lebih menerima hidayah, menerima bimbingan petunjuk Nabi lebih daripada orang-orang dulu. Ini semua ni buah belakang ni. Orang kata buah besar puak-puak Quraisy ni sebelum hari Nabi. Macam-macam dia punya teori. Dia punya teori kita panggil. Maknanya kita mereka ni nak tunjuk baik mengatasi umat-umat yang terdahulu yang telah didatangi oleh rasul-rasul mereka. Kita pun tuan-tuan, jangan bercakap sedap sangat kita ni. Macam tu juga. Anda tengok kalau orang buah besar ni, orang Kelantan kata buah ni makna berbual, cakap kosong, cakap besar. Dia kata apa? Dia kata, ustaz saya ni ikut ustaz Taat Setia ni. Contohnya kita nak pergi haji ke, nak pergi mana ke, hak mari cakap besar awal-awal ni, hak ni lah hak dia lawan kita di sana. Sudah terbukti beberapa peristiwa yang berlaku, sangat sedih lah. Waktu di kampung ni dialah baiknya, dialah ikut kita. Bila nak ikut pergi rehlah, dia cakap, ustaz, saya ni Taat Setia kau ustaz, suruh ke apa buat belaka. Masya Allah. Orang ni tanda dialah di antaranya menjadi kepala pemberontak dalam kumpulan kita nanti. Ini pengalaman. Itu pengalaman saja. Tak syarat ada orang setia sungguh, tapi ada yang terjadi sedemikian. Baik. Dalam ayat ini Allah kata Quraisy buat sumpah-sumpah. Sebab itulah bersumpah ni berat. Lebih-lebih lagi bersumpah dengan nama Allah. Kita tengok di lapangan sekarang ni pun ada sebahagian orang dulu yang bersumpah Taat Setia begini-gini. Mereka lah di antara orang yang cepat tercabut, cepat koyak, cepat terlompat. Sebab apa? Makan sumpah, kata orang. Jangan duk sumpah. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala biar kita istiqamah di atas perjuangan kita untuk memertabakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan kita terlompat sana sini. Sebab itulah jangan kita gulu dalam mana-mana perkara. La gulu, la ifrat, wa la tafrid. Jangan gulu, jangan juga cuai. Dalam agama ni ikut sunnah. Orang yang gulu melampau sangat, kita tengok apa akan jadi dulu. Pengalaman kita lah. Daripada saya budak lagi tengok. Ada sekumpulan penceramah, pendakwah ni. Duk mentam orang, maki orang, kata orang. Akhirnya dia mati di atas tempat yang dia kata buruk itu. Sekarang ni pun kita tengok ada sebahagian orang ni, penceramah ni, kalau dia ceramah apa saja pun, dia akan maki kumpulan orang yang dia benci. Walaupun kita kata ini apa yang kita bawa ni ada dalam kitab, ada dalam sunnah Nabi SAW, akan dihentam, akan dikutuk. Jadi orang yang mengutuk orang ini sama ada dia akan larut di tengah jalan ataupun dia akan terpelanting di hujung jalan. Na'udzubillah. Baik. Jadi kita belajar daripada sumpah Quraisy ini, para jemaah sekalian, kita jangan jadi jenis sesumpah makhluk yang suka bersumpah. Kalau bersumpah betul-betul perlu, apabila dituntut, contohnya dalam kes pendakwaan, mahkamah tuntut supaya kita bersumpah, baru kita bersumpah. Ni belum pergi mahkamah, tak ada siapa tuntut, dia bersumpah dulu lagi. Siap masuk ke masjid lagi buat majlis sumpah, siapa suruh? Prosedur dalam Islam ni dia ada cara dia sendiri. Kalau tidak, kalau semua sumpah orang kita berjanji belaka, sumpah Quraisy lah patutnya. Sebabnya Allah kata apa? Jahda wa aqsamu billahi
jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan sumpah muakkad. Sumpah yang begitu kuat. Bukan sumpah kecil-kecilan. Kata orang bukan sumpah tarah kedai kopi ni. Sarah akuan bersumpah. Dia punya tarah. Tapi mereka lah orang yang terawal koyak kecundang menentang Nabi SAW sehinggalah mereka mati dalam peperangan Badar. Allahu Akbar. Baik. Dengan ni apa jadi? Bersumpah sudah. Semangat sudah. Allah kata apa? Falamma ja'ahum nazir. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, ma zadahum illa nufura. Ma zadahum illa nufura. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, maka kedatangannya itu apakah diterima? Kedatangannya itu apakah disambut? Sebagaimana dalam akuan bersumpah mereka, jawabnya tidak. Kedatangan Rasul itu hanya menyebabkan mereka bertambah liar dari kebenaran. Na'udzubillah. Tengok dalam tafsir kata, ai falamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad datang, liyunzirahum azaballahi, untuk memberi peringatan kepada mereka dengan azab Allah Ta'ala bagi orang yang syirik, bagi orang yang kafir, bagi orang yang tak menerima Islam. Ma zadahum maji'uhu, bukannya nak buka minda, buka hati, buka perbincangan, bahkan menambahkan mereka bertambah liar lagi, lagi ganas. Wa dalal ila dalalihim, bertambah sesak lagi. Orang Kelantan kata sesak barak. Sesak barak maknanya terlalu sesak. Dan tidak jadi untuk menerima hidayah sebagaimana sumpah mereka nak mengatasi umat yang terdahulu. Tak jadi. Allahul musta'an. Tengok ni dalam tafsir kata, laisa iqsamuhum mazkur. Sebab apa macam ni? Sebab sumpah mereka bukan niat baik. Bukan niat nak mencari kebenaran. Siapa dia bersumpah betul-betul nak mencari kebenaran, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri lorong dia. Tapi dia sumpah semata-mata istikbar. Sumpah nak sombong angku. Kami orang baik, tak jadi macam puak-puak Yahudi dengan Nasara. Konon-kononnya. Tapi kalau dia bersumpah kerana nak mencari kebenaran, Allah buka lorong benar. Semata-mata cakap mereka ini, yuriduna bihil makra wal khida'. Satu perancangan, kelicikan, konspirasi. Nak menarik sokongan. Konon-kononnya mereka lah orang yang mencari kebenaran. Jadi ramai orang terpedaya dengan dia. Bila Nabi datang, dia kata kita ni pengikut setianya, pengikutnya benar. Dia tu bawa ajaran baru. Ajaran yang menyalahi pegangan tok nenek kita. Ajaran yang tak sama dengan masyarakat kita. Jadi Nabi pula salah. Walaupun mereka bersumpah, rupanya sumpah itu untuk kepentingan diri. Allah gambar di sini, sumpah itu bukan sumpah ikhlas mencari kebenaran, tapi sumpah nak mencari sokongan. Baru kita nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, daripada ayat ini kita belajar. Sebelum masuk kepada faedah pun kita dah bincang di sini bahawa tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama jangan duk main sumpah-sumpah. Yang kedua, kalau kita nak berubahlah dengan penuh keikhlasan. Baik, sekarang ni aku buka minda, buka dada, lapangkan hati untuk mendengar penerangan. Kita dengar penerangan qala Allah, qala Rasul. Allah Ta'ala akan buka hati dia untuk menerima kebenaran. Tapi kalau dia mari dengan sumpah, kamilah yang terbaik, umat dulu tu gagal, kamilah orang yang benar, orang dulu sesat, jawabnya sesatlah dia sampai bila-bila pun. Sama juga dengan kita hari ini pun,
Kalau kita mari dengan minda sesat, sesatlah orang tu. Walaupun apa jadi, sebagaimana pantun Allahyarham bapak saya ni, arwah ni selalu berpantun. Dia kata, melukuk di tepi gantang, buka sanggul cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggul kayu dikatakan hantu. Jadi bila dalam minda kita, dalam minda kita ni sudah terpahat benda tu menakutkan, takut lah. Terpahat orang ni tak betul, tak betul. Walaupun diperbetulkan, walaupun diberi hujah, dinyatakan keterangan, diberi sandaran, apa saja pun tak jadi. Itulah sebab kita kena belajar ilmu tentang mencari kebenaran. Jadi ulama tafsir kata apa? Iqsamuhum laisa iqsamuhul mazkur liqasdin hasan wa talabi lil haqqi wa illa la wuffiqu lah. Kalau betul-betul mereka sumpah kerana cakap benar, Allah Taala bagi. Tapi oleh kerana dia sumpah istikbar, nak tunjuk kami ni orang baik, orang dia nak condemn umat-umat dulu yang kononnya tak baik. Jadi rupa-rupanya kaki condemn pun sama juga. Jadi kita jangan banyak duk condemn sangat kan? Jangan duk banyak sangat kita punya komen-komen lah kepada siapa saja pun. Mikirlah kita nak buat benda tu biar fikir 2 kali. Istilah orang tua-tua kalau bercakap tengok kiri kanan lah. Jangan duk tengok ke depan saja. Tengok depan saja kita betul. Tengok kiri kanan ada lagi orang lain. Jangan main. Mari kita pergi kepada apa yang dibuat oleh Quraisy sehingga mereka binasa itu kenapa? Ayat 43. Istikbaran fil ard. Ini perangai Quraisy. Sambil bersikap sombong, takabur di muka bumi. Inilah punca kerusakan dia. Punca punahnya Quraisy. Nampak di peringkat awal, permulaan tu nampak comel dah, molek dah. Sumpah tu nak jadi orang baik, nak jadi pengikut setia, nak jadi apa? Nak jadi orang yang patuh, taat, pendukung kebenaran. Rupa-rupanya mereka bercakap dalam keadaan sombong. Istikbaran fil ardi ay utuwan 'ala Allah wa takabbaru fil ardi 'anil imani bihi. Mereka sebenarnya sombong di atas muka bumi ini dan takabur, tak mau beriman dengan apa yang yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna istikbar. Istikbar. Yang kedua, wa makras sayyi, dan berusaha. Bukan sekat sombong, tak mau terima. Yang kedua, berusaha merancangkan rancangan-rancangan jahat, konspirasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa nak buat? Mula-mula dia kata, tengok tak kronologi sumpah mereka itu. Mula-mula dia kata, kalau mari Rasul, dialah orang yang paling setia. Bila Allah Ta'ala hantar mari Rasul, istikbar, sombong. Muhammad, anak Ibnu Abi Kabsyah, pengembala kambing, mengaku jadi Nabi. Tak lagi. Patut pak saudara dia Abu Lahab. Patutnya pembesar Mekah ni Abu Jahal, Al-Walid. Maknanya nama-nama VIP yang disebut ni Muhammad mari, tak payah. Satu, dia istikbar. Yang kedua, makras sayyi. Mereka telah buat perancangan jahat untuk nak khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok apa ulama tafsir kata. Qala Syekh Al-Biqai, dia kata wa makras sayyi. Apakah perancangan jahat puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama, perancangan jahat untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi berjaya dihina, maka terpadamlah cahaya dakwah yang dia bawa. Sebab itu
dia punya perancangan apa dia? Perancangan setiap kali musim perayaan, musim haji, sibuk pokok dia. Mesyuarat. Dia panggil apa dia punya penulis-penulis upahan, Cybertropa dia mesyuarat. Kita nak serang, nak attack sudut mana Muhammad ni, supaya orang tak dekati dia. Mesyuarat. Ada kata gila, ada kata sahir, ahli sihir, ada kata syair, macam-macam dia punya tuduhan, dia buat. Orang mari haji, hati-hati tuan, di Mekah ni ada penyair. Kata-kata manis tapi beracun. Hati-hati ada orang gila. Jadi orang duk dengar pun dia kata, "Kuan kuat sangat ni. Kuat sangat dia punya apa ni, dia ayah ni." Jadi, biasa orang ni kalau attack kuat sangat orang cari. Sebab tu dia orang kata kalau buku kita nak suruh meletup apa ni, orang beli ramai, dia kena haramkan dulu. Apabila kerajaan haram, orang pun beli. Harga 20 jadi 50 sebab dah haram. Jadi perancangan Puak Mekah pun silap teknikal jugalah. Kuat sangat dia serang Nabi, orang cari. Hak mana kat Muhammad ni? Orang kata gila, penyair, tak betul, sewe. Hak mana? Gitu. Orang comel, cantik, berakhlak macam ni, cakap manis. Tak kira tuduh. Jadi mula orang dekat. Rupa-rupanya yang mendiayahkan tu mereka sendiri. Mereka tukang iklan kepada orang siapa Nabi SAW sehingga orang cari. Jangan main tuan-tuan. Itu dia panggil makrasi, perancangan jahat mereka, Allah balas balik. Kata di Syekh As-Sam'ani, fil makris sayyi, perancangan jahat itu ada dua. Dia pertama dia kata asyirku. Syirik itulah perancangan yang paling jahat. Kenapa tak jahat? Dia kata Allah Ta'ala ada sekutu. Tak jahat. Pandangan yang kedua kata al-makru bi Rasulillah sallallahu. Mereka memang buat perancangan konspirasi untuk nak menghalang dakwah Nabi, bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga. Al-Wahidi pun kata macam tu juga. Makrasai huna syirik. Dan juga untuk perancangan nak khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fahamlah di sini, mereka selain daripada sombong, mereka juga telah berusaha untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga ada perancangan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Sedang rancangan yang jahat, konspirasi, itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankannya dengan menjalankannya. Jadi Allah kata apa? Teori konspirasi ini sebenarnya naik atas kepala dia sendiri. Apa maksud dia naik atas kepala dia sendiri? La yanzilu su'ul makri sayyi illa bi ahli. Sebab dia rancang, punyalah berapa malam dah tak tidur, buat convention, buat seminar nak tuduhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya di ayah mereka menyebabkan orang pergi cari Nabi. Kalau dia senyap-senyap ya. Sebab itu ada sebahagian isu ni kita jangan besarkan. Lebih-lebih lagi kalau yang menimbulkan isu tu orang yang tafih, orang yang tak ada nilai banyak mana. Kalau kita up dia punya program, jadi besar. Jadi isu. Lebih-lebih lagi kalaulah orang yang rempuh tu orang yang hebat. Sebab itulah setengah orang pengkritik ni dia cuba attack orang-orang yang masyhur. Bila attack orang masyhur, kalau orang masyhur tu respon, sebut nama dia naik. Tapi pada itulah Tuhan kata andai kata puak Quraisy buat diam ya. Jangan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wak tak peduli je. Orang pun tak kenal. Contohnya bila Nabi ni dia di Mina, dia akan pergi dakwah. Jadi kalau orang tak tahu tak, siapa awak? Saya pemuda daripada Quraisy. Tapi ya, pergi main jauh. Itu ya. Tapi oleh kerana nama Nabi telah diperkenalkan Muhammad.
Tuduhan. Jadi orang pun, tiba-tiba bila mari Nabi datang, contohnya nak berdakwah. Siapa? Antaman? Muhammad. Wah, Muhammad. Masuk. Apa sebenarnya yang berlaku pada tuan ni? Setiap pintu masuk, entrance masuk Mekah ni, semua ada orang. Orang ni kata gila, orang ni kata ni, menyebabkan orang nak dengar. Bila dengar Nabi bercakap, terhilanglah semua, terdilik tuduhan-tuduhan yang dituduh itu. Nak kata gila, cakap molek, beradab, penuh dengan adab sopan dengan akhlak, apa gila? Nak kata penyair, puak-puak Arab ni fasih, fusaha, bulagha, dia tahu bahasa orang. Ini bukan bahasa sastera biasa ni. Cakapan dia ni bukan cakapan biasa, kita kenal, kita pernah dengar ahli-ahli sastera cakap. Nak kata dia sihir, tak merapu. Jadi menyebabkan orang makin mengenali Nabi SAW. Sebab itu ada kalanya jangan kita promosi keburukan orang tu lebih sangat. Jadi saya bagi anda lah, sekarang ni ada dipanggil reaction. React ni. Kadang-kadang kita react kepada orang yang tafih, menyebabkan dia naik taraf. Sebab tu jangan duk react sangatlah. Kalau ada orang tak betul kita cakap masalah sekian-sekian, jangan sebut nama orang. Kita sebut masalah je. Bila sebut nama orang, nanti dia punya naik taraf. Hari ni orang ajaran sesat pun, kalau kuat sangat sebut dia, naik tocang dia, naik orang panggil kredit, seolah-olah kita bagi kredit pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar uslub perancangan ni. Sebut kesalahan yang dibuat oleh orang, jangan sebut orang pelaku kesalahan itu, jangan. Allahu Akbar. Ni sehari dua ni sibuk dengan pendedahan terhadap maksiat yang dibuat oleh keluarga sendiri. Ini pun satu cerita yang meruntuhkan moral masyarakat. Hati-hati tuan-tuan, jangan duk main. Orang duk sibuk dengan banjir, dia duk sibuk dengan banjir kat lain pula. Na'udzubillah. Baiklah. Dalam ibarat kata apa? Siapa dia gali telaga untuk nak jatuhkan orang, dia akan jatuh. Ingat, orang gali telaga, gali lubang, nak buat perangkap, biasanya dia yang jatuh dalam lubang itu. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Ini bahasa Quran. Bahasa Melayu kata, siapa dia gali lubang, nak jatuhkan orang, dia akan jatuh. Sedap juga pepatah Arab Melayu. Nak tafsir kepada ayat wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Baiklah para jemaah sekalian, kita sudah dengar sumpah Quraisy tak mengena, sumpah Quraisy sumpah palsu, kelentung je, oleh kerana mereka tidak ikhlas, sebenarnya mereka sombong, istikbar, maka ketika itu tak jadi apa. Akhirnya Tuhan buat apa? Allah Ta'ala kata, tengok ayat. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. Dengan keadaan yang demikian, maka tidak ada yang mereka tunggu selain daripada berlakunya ke atas mereka kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang kafir yang telah lalu. Jadi oleh kerana kafir mungkrah kepala, kamu tak dengar kata, kan? Kamu ikut jejak langkah orang dulu juga, walaupun sumpah kamu tadi cakap nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fahal yanzuru ayyantaziru haula'i. Apa yang mereka tunggu? Mereka nak apa? Kecuali sunnatal awalin, siaran ulangan kepada kebinasaan umat dan terdahulu. Itu yang akan berlaku pada mereka. Orang dulu kena binasa, kamu juga akan binasa. Ayat ini satu lagi dengan tafsir dia dengan ayat yang hampir sama dalam surah Yunus. Ayat Yunus 102. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
fahal yantazirun islami ajal ladzina khalam. Mereka tak tunggu kecuali apa yang telah berlaku pada orang dulu. Tunggu. Kami tunggu nak tengok apa yang jadi. Jadi ayat ni sama. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Mereka tak tunggu kecuali tunggulah keputusan yang Allah Ta'ala buat. Sebagaimana binasa orang dulu, mereka ini akan binasa. Cuma berbezanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbezanya Allah Ta'ala tidak binasakan istisal, dibinasakan keseluruhan sebagaimana umat dulu. Umat dulu habis, kaum mati semua, tukar pula orang lain pula. Dalam ayat lepas kita dah bincang tentang Allah Ta'ala lantik umat-umat yang terdahulu, umat yang kemudian kan? Jadi umat yang kemudian itulah umat yang mari huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Mana khalifah itu pengganti umat dulu. Tapi gila-gila ya, sunnatul awwalin, orang ni mati naik kumpulan lain, ada yang taat ke Nabi, ada yang syirik, kafir pula, binasa pula. Begitulah keadaan. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tengok Allah kata, falan tajida li sunnatillahi tabdila, kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat, siapa dia derhaka, kamu akan dibinasakan. Cuma rahmatan lil alamin kepada umat ini, Allah Ta'ala tak binasakan sepenuhnya. Dia ambil orang-orang yang derhaka. Gitu ya. Pasal tu nak bagi tugas kepada para jemaah dulu. Tugas menghitung berapa orang Quraisy yang mati kerana lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia buat perhitungan? Bagi jawapan. Tengok dalam kitab sirah. Berapa orang Quraisy yang mati setelah dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling ramai mati dalam peperangan Badar. 70 orang mati. 70 orang ditawan. Yang kena tawan pun Sayyidina Umar bagi cadangan pancung. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita ambil tebusan. Maknanya kalaulah pandangan Umar dikira baru 140 orang, 70 dah mati di Badar, 70 pula dibunuh 140. Ini tak sampai 70 orang. Dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, berapa orang yang dia mati? Ramai ahli Islam. Dalam peperangan Ahzab, 2-3 orang je. Jadi kita kata bilangan Quraisy yang mati berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ramai. Nak banding dengan umat dulu, mati satu kampung, satu balad, satu daerah mati yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana matinya kaum Nuh. Kaum Nuh mungkin tak apa ramai mana, tapi pengikut Fir'aun berapa ramai yang tenggelam dalam laut. Allahu Akbar. Pengikut siapa lagi? Ad, Samud. Tapi kalau mengikut dalam buku, kalau kitab sirah, kitab sejarah, pengikut Fir'aun yang ramai itu. Pengikut Fir'aun yang terkenal dengan ramai bilangan dia. Baiklah. Allah kata apa? Falan tajida ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li tariqatillahi allati qadaha wa hakama biha tablidan laha. Mengatakan jumpa Muhammad cara Allah Ta'ala ambil tindakan kepada hamba dia yang derhaka. Bal hiya sunnatun madiyatun wa adatun jariyatun. Satu ketetapan yang telah tetap, suatu adat yang telah pun diputuskan, bahawa orang yang gegel, kerah kepala, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan sunnatullah itu. Tak ada tahwil. Mana nak tukar, kata di sebagai ulama dia kata apa? Tahwil al-azab anhum,
tak boleh lagi nak tukar azab yang Allah Ta'ala nak timpa ke atas orang kafir, tak boleh lagi kita nak tukar daripada jadi tak kena azab. Tak boleh. Sebab benda sudah digazet, perkara yang telah ditetapkan. Kita kata, kalau tuan-tuan nak selamat, kita ikutlah apa yang telah diajar oleh Nabi SAW, kita akan selamat. Tapi kalau kita nak rusak juga, ikutlah apa yang telah dibawa oleh puak-puak kafir Quraisy. Jadi Quraisy dalam masalah ini telah bersumpah. Kita kata mainan susumpah ini adalah permainan yang buruk. Jadi orang kafir bersumpah. Kita juga bersumpah. Akuan bersumpah. Sumpah taat setia. Itu semua tu cakap-cakap je lah. Sumpah betul tak betul, wallahu alam. Dalam hati apa yang ada, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan tentang tafsir ayat yang amat ringkas. Kita terjemah dan kita tafsir. Sekarang ni kita masuk kepada al-fawaid al-ilmiyah. Tuan-tuan tanda. Al-fawaid al-ilmiyah, 10 faedah kita nak kutip dalam ayat. Ayat berapa kita? Ayat 42 dan ayat 43 ini. Yang pertama, firmanullah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa aqsamu billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Jahda aimanihim. Sumpah yang kuat sungguh. Ulama tadabbur dia pergi jauh. Dia kata apa? Hadhil ayah wa ghairuha. Ayat ini dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahawa orang Arab ya'lamuna risalatal rusul. Quraisy di Mekah ni sudah pun mendapat maklumat ada rasul. Rasul-rasul dulu ada. Ada umat yang terdahulu yang telah lawan rasul mereka, tak dengar kata. Sebab tu dia kata kita tak nak jadi macam orang dulu. Mana kita ni kalau kita tahu ada benda yang tak baik, kita kata, puak-puak kami ni nak jadi orang baik, tak nak ikut geng tu. Maknanya ayat ini menunjukkan Arab sudah mengetahui rasul-rasul. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sebahagian daripada mereka tanassar, ikut agama Nasara, sebagaimana yang berlaku kepada Waraqah bin Naufal. Dia ataupun Hunafa tahannuf, orang yang berpegang dengan ajaran asal dulu. Baik. Yang kedua, ayat yang sama lagi, wa aqsamu billahi jahda iman. Ayat ini isyarat. Ini pelik sikit ni. Ila annahu la yanbaghi lil insani nazar. Ayat ini tidak menggalakkan kita supaya bernazar. Nazar ketaatan. Hak nazar karut saya kira tu. Hak tu mari mana, tak ada dalam kitab tu. Menazar kalau menang dia punya kumpulan, nak telanjang berjalan. Tak ada hijau tu. Tu nazar orang gila nama lagu tu. Kalau apa-apa dapat, bernazar nak cukur kepala. Bernazar macam-macam lah kita kata. Kan? Berjalan tak pakai baju ke apa dia. Nak berjalan kaki sana sini, kita panggil itu nazar lara yang tak ada faedah. Tapi nazar ini, dalam hadis Nabi kata, nazar yang ditunaikan, yang wajib ditunaikan, iaitulah nazar ketaatan. Nazar nak lakukan taat. Man nazar an yuti' Allah falyuti'. Siapa dia nazar nak taat. Contohnya dia kata, aku kalau dapat sekian, wajib atas aku puasa sebulan. Dapat sungguh. Dia kena puasa. Sebab dia yang bersumpah bernazar, nak buat benda yang Tuhan tak wajibkan. Kenapa awak memperwajibkan? Sebab itu, nazar itu tidak digalakkan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan bernazar. Li'annahu qad la yuwaffaqu fil qiyami biha. Ada kalanya Allah Ta'ala tidak taufikkan untuk dia melaksanakan nazar dia. Berapa ramai orang ni? Ustaz, saya tersilap lah Ustaz.
Saya pergi bernazar. Kalau anak saya ni dapat kerja, kau dapat A plus ke periksa, apa dia? Dia bernazar nak puasa sebulan. Boleh ke saya nak bayar-bayar ya? Cukup sehari bayar kafarah. Kita kata, kenapa awak bernazar? Semangat. Ni. Jadi, ulama tafsir, ulama tadabbur kata, ayat ini menunjukkan bahawa nazar itu tidak digalakkan. Jangan duk bernazar. Dalam hadis kata, nazar ni tak ada kerja, kecuali kita boleh makan makanan orang bakhil. Dia berjanji, dia bersyarat dengan Tuhan. Ya Rabbi, kalau dapat gini-gini, saya nak sembelih seekor kambing, seekor lembu. Bakhil buat apa, tak payahlah. Kita letak dalam hati kita, senyap-senyap, ya Allah, sekiranya aku dapat projek ni, aku nak kenduri kesyukuran. Tak payah tak sebut kambing ke unta ke lembu, tak payah. Jadi kalau kebetulan Masya Allah, apa yang kita niat tadi dapat sungguh, besar pula projek. Unta lah kita sembelih. Lembu seekor ke, dapat yang kecil je. Dapat hal kecil je projek. Pada dengan melihaya. Jadi, tapi kalau dia kata, kalau aku dapat projek ni, wajib atas aku sembelih seekor lembu. Tapi projek tu dapat kecil. Dia ingat juta, boleh 200,000. Contohnya, boleh 100,000 ya projek. Kalau nak sembelih lembu, tak pada ni. Keuntungan pun lebih kurang dalam sekitar tu ya. Sekitar boleh harga lembu 10,000 ya. Tapi boleh awak nazar, kena tunai. Sebab itulah ulama kata, isyarat ila an la yanbaghi lil insan nazar li'annahu qalla yuwaffaq. Boleh jadi dia sukar untuk nak melaksanakan nazar. Dan memang ramai pun orang yang menghadapi masalah ini. Niat nak puasa sebulan, niat nak macam-macam, nak pergi haji, nak pergi umrah. Mana kalau hak nazar lara, itu tak ada apa. Jangan layan. Nazar taat, wajib kena buat. Kalau tak buat, maka terhutanglah atas zimmah dia, atas kepala dia selagi tak buat. Baik. Kita tak kata tidak boleh, tapi tidak digalakkan nazar itu. Kena faham. Sebab ramai orang yang kecundang ketika nak melaksanakan nazar. Awak nazar puasa 3 hari bolehlah. Yang celupa, yang pergi nazar sampai 2 bulan tu kenapa? Baik. Yang ketiga. Dia. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Dan perancangan jahat orang tu buat akan menimpa atas kepala dia sendiri. Allah kata apa sini? Yumbi'u anil ihatah allati fawqal luhuq. Mana yahiqul makru illa bi ahliha. Ayat ini menunjukkan bahawa perbuatan jahat orang tu akan menyerumungi dia sendiri. Bukan sekat kena. Tuhan kata wala yalhaq wala yasilu. Mana orang yang buat perancangan jahat akan kena pada. La yahiqu. Maknanya perancangan jahat tu akan kena atas kepala kamu sendiri. Bukan maknanya ini satu perkara yang apa ni, yang berat untuk orang yang buat perancangan jahat kepada orang. Tengoklah apa yang jadi sekarang ni atas dunia hari ni. Itulah punca dia. Puncanya apa? Punca dianya naik atas kepala dia sendiri. Itulah. Baik. Yang keempat, mari kita belajar sikit. Yang keempat, ayat yang sama. Wa makras sayy wa la yahiqul makru sayy illa bi ahlihi. Ayat ini isyarat kepada al-makru. Perancangan itu ada dua. Perancangan ada dua. Satu perancangan sayyi, perancangan jahat. Satu lagi perancangan yang baik. Contohnya perancangan nak kena ke Nabi, nak kena kepada Islam, itu dia panggil perancangan jahat. Tapi Allah kata apa? Wa makaru wa makarallah. Allah, mereka buat perancangan jahat, Allah Ta'ala balah balik perancangan mereka. Tapi kalau kata fa inna makrallah, perancangan yang Allah Ta'ala buat untuk mengalahkan musuhnya, itu dia panggil makrun hasan. Perancangan yang baik. Jadi kita kena tahulah perancangan ni ada dua. Satu perancangan teori jahat, itu tak baik. Satu lagi teori bagaimana nak menyekat kejahatan, itu teori yang baik. Jadi ada dua di sini. Isyarat kepada ayat ini ada dua al-makru.
Yang kelima, ayat yang sama lagi. Ayat ni kita tak ada banyak di sini. Man arada su'ha bihi su'. Tulis sikit bahasa Arab kata. Man arada su'a haqa bihi su'u. Siapa dia buat perancangan jahat, kejahatan tu akan naik atas kepala dia. Naik atas kepala dia. Wa fil masalil masyhur. Daripada kata bidalan, kata perumpamaan yang masyhur, man hafara li akhihi hufratan waqa'a fiha. Dengar ingat bahasa Arab ni. Man hafara li akhihi hufra waqa'a fiha. Siapa dia gali lubang nak jatuhkan saudara dia, dia akan jatuh sendiri. Banyak kita tengok orang yang buat perancangan jahat kepada orang ni kena dengan dia. Terkena dia sendiri. Tunggulah saatnya. Tunggu saat. Tengoklah di sahah, di lapangan kehidupan kita hari ini. An Muhammad bin Ka'ab, seorang ulama salaf ni, Muhammad bin Ka'ab dia kata apa? Dengar ni tuan-tuan, menarik kata-kata ni. Salasun man fa'alahunna lam yanju hatta yunzala bih. 3 perkara. Siapa dia buat, dia tidak akan lepas kecuali terkena atas kepala dia sendiri. Macam bidalan tadi lah. Siapa dia gali lubang untuk jatuh orang, dia jatuh dia. Yang pertama, man makara. Siapa dia buat teori jahat kepada orang, kena atas kepala dia. Dalil, dia baca ayat wala yahiqul makru sayyib illa bi ahli. Allah kata orang buat perancangan jahat atas jatuh atas kepala dia. Yang kedua, al-bagha. Bagha ni buat perancangan ngenak pada orang. Jahat, zalim pada orang. Jangan buat. Kalau dia buat, dia kena juga. Dalil dia, ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Hei manusia, kejahatan kamu tu akan naik atas kepala kamu sendiri. Surah Yunus ayat 23. Yang ketiga, nakasa. Siapa dia batal ke perjanjian, tipu orang, buat berjanji molek-molek, aku yang bersumpah, tanda tangan siap-siap, kemudian dia batalkan, dia akan kena juga apa yang dia buat itu. Dalam suratul Fath ayat 4, ayat 10, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Siapa dia batal, buat janji molek-molek, dia batal, dia sesungguhnya pembatal akan kena atas diri dia sendiri. Ini kata-kata Muhammad bin Ka'ab, dinukilkan oleh akhrajahu Ibnu Abdu bin Humaid wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim kama fi Dur al-Mansur lis-Suyuti. Baiklah. Kita pergi kepada yang keenam. Ayat yang sama lagi. Rupanya ayat ni dia panjang, dia punya banyak benda boleh bongkar di sini. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Mana orang perancangan jahat kena atas kepala dia, ada timbul soalan. Dikata kathiran ma nara annal makir yamkuru wa yufiduhul makru. Ada juga orang buat perancangan jahat jadi tu. Dia buat perancangan teori, jadi sungguh. Nak jatuh orang ni, jatuh sungguh. Nak kena orang ni, nak zalim orang ni, zalim sungguh. Jadi, macam mana Tuhan kata tak jadi? Dalam ayat ni, macam mana kita nak faham? Jawab yang pertama, kita memahami konteks ayat ini. Ayat ni duduk di mana? Annal makral marzku fil ayah wal makru lazi makaruhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada perancangan jahat Quraisy. Nak kena ke Nabi, nak halau Nabi, nak bunuh Nabi, macam-macam nak, semuanya tak jadi. Bahkan mereka yang terbunuh, Nabi kita berhijrah, mereka yang terbunuh dalam peperangan Badar. Itu satu. Yang kedua, jawapan yang kedua pada soalan tadi, annal umur bi'awaqibiha. Semua urusan kita ni kita tengok di akhir, di hujung. Kata orang, hujung jatuhnya di mana? Siapa dia ngenak kepada orang, mungkin dia menang. Pusingan pertama dia menang. Perancangan dia jadi. Rusaklah kawan tu. Reputasi kawan tu jatuh. Dan dia punya tuduhan mengena. Orang percaya. Tetapi lama-lama hilang juga kepercayaan orang. Sebab tu kita tengok orang yang masyhur. Glamour lah. Kalau dia buat tuduhan, orang percaya belaka. Akhir sekali, ajaran dia ditinggalkan oleh orang. Terpinggir dia duduk keseorangan. Sebab
ayat ini tetap akan berlaku. Cepat ataupun lambat. Banyak ataupun lewat. Akan berlaku. Itu maksudnya. Bukan berlaku. Mungkin jadi pusingan pertama dia menang. Dengan perancangan jahat dia tu. Tapi yang kedua, yang ketiga, tak ada. Tengok apa jadi. Dengan teori-teori yang dibuat oleh Barat. Dulu kita nampak macam dia menang, ya tak? Tapi sekarang ni di Barat, ada sebahagian negara sudah hampir-hampir bertukar penduduk dia kepada orang Islam ramai di sana. Tak kira lah orang hijrah mari daripada mana. Itu dia punya. Kita tengok nanti, insya-Allah. Yang ketujuh, falan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketetapan Allah Taala itu tak boleh nak tukar. Ayat ini dalil ala anna hadza min muqtada hikmat subhanahu. Maknanya menjadi hikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara yang dia buat itu ada, setiap benda Allah Taala akan jawab dengan benda tu. Orang buat perancangan macam ni, inilah keputusan dianya. Itu dia panggil ketetapan Allah Azza wa Jalla itu mengikut keadaan. Sebab tu kita tengok dah dalam tadabbur ayat-ayat lepas, Firaun mati dalam laut sebab dia sombong. Hazihil anharu tajri min tahti. Koro mati ditenggelam oleh bumi sebab innama utituhu ala ilmin. Jadi apa yang aku kaya ni kerana kepandaian aku. Allah Taala binasakan mereka mengikut apa yang mereka nak. Apa mengikut mulut mereka tu. Itu hikmah. Yang ke-8, ayat yang sama juga, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnati tahwila. Raddun, ayat ini juga menolak kepahaman orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni buat satu benda ikut dia gitu ya. La. Allah Ta'ala akan buat satu ketetapan yang memang kalau orang perhatikan sangat mempunyai kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dalam perkara yang tersebut. Sebab tu Tuhan tak kata ketetapan aku ni tak boleh tukar dan tak boleh nak orang panggil tahwil wala tabdil. Baik. Yang ke-9 hampir sama juga. Sebab dalam kitab ni dia pilih daripada tafsir itu tafsir ni. Yang ke-9 ayat yang sama lagi. Ayat ini juga menunjukkan kepada kamalu qudratillah, sempurnanya kuasa Allah. Tadi hikmah, iaitu kuasa Allah Ta'ala, maknanya kalau Tuhan nak apa-apa, la tubaddal wa la tughayyar. Tak boleh nak tukar, tak boleh nak ubah. Itu yang dikatakan kun fayakun. Tak siapa dia boleh ubah. Tak boleh ubah dah. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir, yang ke-10 dalam ayat kita ni. Ayat yang sama, wa sunnatullah fil awwalin. Ketetapan yang Allah Ta'ala letak kepada penderhaka zaman dulu dan penderhaka yang kemudian sama aja. Punca binasa kamu istikbar. Punca binasa dia sebab apa? Kerah kepala, sombong, tak dengar kata. Habis. Maknanya orang dulu pun sombong lah. Sebab punca binasa, orang yang kemudian juga sombong akan binasa. Umat kita ni pun, siapa dia sombong, dia juga akan binasa. Yang penting, kita simpulkan dalam perbincangan kita ini, para jemaah sekalian, perancangan jahat yang dibuat, orang itu akan terkena dengan kejahatan dia. Kita tengok lagi ni, pusingan. Kata orang, roda pusingan tu sekali atas, sekali bawah. Orang buat jahat pada orang, dia akan kena. Saya tak nak ulas isu semasa. Saya takut dibimbangi pelajar-pelajar kita ni salah faham dan mudah sensitif bila terpijak ekor. Padahal benda betul kita cakap, tapi pijak ekor dia selalu mengamuk selalu. Jadilah itulah yang kita nak. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah 10 perkara. Sekali lagi saya ambil kesempatan di sini kepada muslimin dan muslimat sekalian. Negara kita dilanda banjir. Dulu bila berlaku satu tempat banjir, kita kata kawasan ni suk tak kena, ada maksiat banyak lah, pentadbiran tak betul, berlaku ni
Penyelewengan sana sini hentam sana. Tahun ni agak pelik. Boleh kata kebanyakan negeri telah dilalui oleh air, banjir. Kita nak tuduh macam mana? Nak tuduh tak kena, jawab tak kena belaka, yang kena kita seorang. Dan saya pun tengok, saya juga melalui pengalaman melalui banjir tahun 2014. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya peristiwa besar ini tidak akan berulang lagi lah. Di tempat saya, di tempat tuan-tuan dan puan-puan semua, kita minta selamat. Kita jangan banyak nak marah ke orang tua orang ni. Kita kena cari inisiatif bagaimana nak menyelesaikan masalah. Bukan senang. Orang nak masuk tak boleh. Orang nak bagi pertolongan pun bukan mudah. Lebih-lebih lagi kalau di tempat yang tak pernah berlaku banjir. Siapa ni kata orang sebuah perahu kecil pun tak ada. Sebuah perahu kecil pun tak ada. Kalau tempat yang berlaku biasa akan ada. Orang panggil perahu sampan. Ada. Dalam kawasan itu 4-5 buah ada. Jadi mudah nak ikuti orang ambil sini ambil. Ini memang langsung tidak ada. Allahu Akbar. Jadi kita berhati-hatilah dalam ulasan kita, dalam kritikan kita, bercakap biar tengok kiri kanan. Suasana yang berlaku itu sangat besar, sangat gawat. Kita hanya mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurhum fi musibatihim. Ya Allah, berilah ganjaran pahala yang banyak kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah itu, musibah banjir, dan berilah keselamatan kepada mereka, berilah kesejahteraan kepada mereka, berilah ketenangan kepada mereka, boleh menerima apa yang telah berlaku kepada mereka, kerusakan harta benda. Setengah orang ni Masya Allah, dia punya komen sedap, cakap bergar-gar gini-gini. Tapi kita tengok dia sihat walafiat, kita kata Alhamdulillah. Allah tarik beberapa nikmat, tapi kekal kepada kita banyak lagi nikmat. Jadi kita kena banyak. Kita terima kasih kepada Allah yang menyelamatkan kita. Terima kasih kepada pasukan penyelamat yang telah menyelamatkan. Kemudian kita boleh tegur kelemahan-kelemahan yang berlaku. Tapi nak menyalahkan semua orang, kita saja yang betul. Menjawabnya, inilah yang kita belajar hari ni. Kalau asyik duk konspirasi, asyik duk berteori je, sampai ada setengah orang ni tulis status doa, ya Allah biar panjangkan musibah ini. Awak jangan cakap. Yang tak kena rumah awak tenggelam, bolehlah cakap main Facebook. Orang yang duduk dalam air banjir, kita akan guris, kita akan calarkan perasaan mereka yang begitu dahsyat. Sebab itulah waktu tengah banjir tu, kita masih lagi dalam air, orang duk hantar teori itu, teori ini. Kita kata awak diamlah, rumah awak tak tenggelam. Saya yang duduk dalam gelap, air pun tak ada, makanan belum sampai lagi, dan banyak perkara, tuan-tuan. Kepeningan, trauma, macam-macam ada berlaku. Jadi kita banyak doa kepada mereka. Kalau nak tengok kawan-kawan kita tu banyak mengamuk, kena banyak guna pendekatan psikologi, pendekatan kerohanian, supaya mereka boleh tenang menerima keadaan. Kemudian insya-Allah kita akan usahakan sama-sama, pihak kerajaan, pihak NGO, pihak masyarakat berusahalah untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita, dan pihak orang yang nak bawa bantuan juga kena peka, pergi tengok keperluan. Saya tengok benda yang sama berulang kepada kita dulu. Tuan-tuan bayangkan, satu lori datang bawa baju terpakai. Kita terima kasih kepada orang yang mengirim baju-baju terpakai itu, saya terima kasih. Terima kasih. Tapi kita kena tengok keperluan hari ni. Orang bukan nak baju, orang nak bersihkan rumah dia tu. Bila bersih rumah, kita tengok pula dia nak dapur, dia nak tikar, dia nak bantal, dia nak 3 pintu kedai pintu kedai full dengan baju terpakai. Kita tak tahu nak pergi tak mana. Akhirnya dia orang mari timbul kat masjid saya. Saya kata jangan letak sini. Saya nak buka masjid untuk solat, bukan untuk kedai baju bandar. NGO cakap kami tak tahu nak tak mana dah ustaz. Kami tinggal sini, ustaz uruskan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah kita tengok keperluan. Jadi sehari dua ni belum lagi. Kita bagi bersihkan rumah dulu. Beri makanan-makanan yang sudah dimasak. Dan beri apa yang diperlukan dulu. Pakaian,
Biasanya banjir ni pakaian tu ada, dia bukan macam bukan terbakar. Kalau terbakar tak ada pakaian. Kita kena bagi pertolongan. Selesai pusingan pertama bersih, barulah kita mari pusingan yang kedua. Kita nak bagi Quran ke, nak bagi kitab ke, nak bagi. Jadi kita tengok biar ada kesinambungan. Ni ada setengah orang kita tengah banjir lagi. Duk ada kemah, mari duk bagi Quran dah. Jadi kita kata masya-Allah tabaraka. Bagus. Tapi dia letak mana Quran? Quran ni kena ada wuduk nak sentuh dah. Itu dia panggil kepekaan. Dia panggil aulawiyat. Tengok prioriti apa yang patut diberi pertolongan. Itu sangat penting lah. Jadi saya bercakap di atas nama orang yang pernah merasai keperitan ini, kita terasa. Kita terasa apa-apa yang perlu dibantu. Alhamdulillah lah untuk maklumat para pelajar sekalian, pihak yayasan kita ni melalui tabung-tabung yang tuan-tuan bagi, saya telah salurkan sebahagian sedikit daripada apa yang ada ini kepada NGO yang di Selangor, dan hari ini juga kita telah salurkan sedikit daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ini ke NGO yang akan pergi ke Pahang. Alhamdulillah, itulah kebersamaan kita. Mudah-mudahan siapa yang masuk dalam tabung kita ni, walaupun sahamnya sedikit, ada sumbangan, ada pulangan kita. Saya tak nak kempen di sini. Saya kempen tuan-tuan pergi terus kepada akaun NGO yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan. Kalau pergi dengan kita kena cari orang lain pula. Kita tak pergi. Kan? Jadi kita ambil orang yang betul-betul buat kerja. Kan? Sahabat-sahabat kita di Jabatan Amal contohnya yang baju merah tu. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi. Dan banyak lagi NGO lain yang kita nampak keikhlasan kepada kita. Saya tengok sahabat-sahabat saya daripada Persatuan Alumni Universiti di Arab Saudi, walaupun ustaz-ustaz kita ni sibuk, tapi Masya Allah penuh makanan pergi bagi. Hari pertama turun dari saat orang duduk dalam seluk, itulah yang di antara yang besar pahala, sebab ketika itu tak ada lagi makanan yang cukup, air tak cukup, kita dah sampai. Ini yang awak panggil pahala itu besar di saat orang yang begitu terdesak. Mudah-mudahan kita doakan saudara kita, saudari kita, sahabat-sahabat kita, muslimin dan muslimat, dan juga semua masyarakat yang ditimpa musibah ini, Allah Ta'ala bantu mereka menyelesaikan masalah mereka, beri ketenangan dan kesabaran. Dan kita juga doakan Allah Ta'ala yujzihim khaira, beri kebajikan, balasan yang sebaik-baiknya kepada siapa? Kepada NGO, orang-orang perseorangan yang membantu saudara-saudara kita yang kena musibah di mana saja mereka berada. Jazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.